술 냠냠냠 어디 가도 탕탕탕 등장은 짠짠짠 띠자띠자 팡팡. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kelas 5 angkasa. Semua sihat? Waalaikumsalam cikgu, sihat. Alhamdulillah. Dah makan belum? Tak makan lagi cikgu, diet. Dah makan. Wow. Tak apa. Lepas kelas kita nanti makan Sekarang pukul 11 pagi. Kita ambil masa setengah jam je. So nanti korang boleh dah pergi makan, okey? Okey, hari ni kita akan sambung belajar topik minggu lepas. Sejarah bab yang ke-6, iaitu cabaran selepas pembentukan Malaysia. Jadi hari ini kita akan belajar topik 6.5 iaitu tragedi hubungan antara kaum. Tapi sebelum cikgu masuk kepada topik kita pada hari ini, cikgu akan share satu link untuk awak jawab soalan dekat aplikasi Mentimeter. Korang pernah dengar tak aplikasi tu? Benar? Nah. So mesti korang semua dah pandai kan main. So cikgu akan share link and korang jawab kat situ. Cikgu bagi masa kat korang 2 minit je, okey? Jawab soalan yang dekat situ. Okey, boleh jawab. Semua okey ke? Cikgu bagi lagi 1 minit untuk siapkan. Okey. Semua dah siap? Dah cikgu. Okey. Nice. Dah. Okey, so sekarang cikgu akan share jawapan-jawapan kawan-kawan kamu. Sekejap. Boleh nampak kan? Okey. So, soalan yang cikgu tulis kat sini ialah apakah yang akan berlaku sekiranya tiada kesefahaman dalam kelas? Ada kawan-kawan yang jawab tiada keharmonian, pergaduhan antara pelajar, tiada keharmonian, tiada kerjasama. Okey. So, boleh tak wakil seorang, siapa yang jawab tiada keharmonian? Cikgu nak kamu huraikan apa yang kamu faham tentang tiada keharmonian sekiranya tiada kesefahaman yang berlaku dalam kelas. Siapa yang tulis ya? Saya cikgu. Cikgu dengar suara saya? Dengar-dengar siapa tu? Azwani? Cikgu? Ya? Azwani. Okey. Saya yang tulis tiada keharmonian tu cikgu. Okey, boleh awak maksudnya tolong macam, huraikan? Bila
bila dah tiada kesefahaman dalam kelas, so tiadalah keharmonian cikgu. Oh, Macam nak minta tolong untuk ajar something pun tak boleh sebab dah gaduh kan, tak ada kesefahaman. faham. Okey, cikgu. terima kasih. Terima kasih Azwani. Seterusnya boleh cikgu tahu siapa yang tulis tiada kerjasama? Boleh kamu tolong huraikan? Saya cikgu. Siapa tu? Saya. Oh, Aisyah. Aisyah Ya. Okey. Kamu boleh tolong huraikan tak? Saya maksudkan dengan tiada kerjasama sebab bila kita sebagai pelajar ni tak ada kesefahaman, takkan ada kerjasama. Jadi kita susah nak buat tugas yang cikgu bagi di sekolah ke, minta tolong macam cakap dengan cikgu. Oh. Okey, faham. Terima kasih Aisyah. Baiklah. So Fitriah, kamu ada nak tambah apa-apa tak? Berdasarkan jawapan yang kamu tulis. Saya tulis sering bermusuhan cikgu. Boleh kamu tolong huraikan tak? Oh, kalau kita macam tak ada kesefahaman, kita akan saling bergaduh cikgu. Jadi kita susahlah nak buat kerja berkumpulan dan sebagainya. Okey. Terima kasih semua. Baiklah. So, kat sini cikgu boleh nampak yang kamu semua sebenarnya faham apa yang soalan cikgu masukkan. Jadi, soalan yang cikgu tanya tadi sebenarnya kita boleh relate dengan tajuk kita pada hari ini, iaitu tragedi hubungan antara kaum. Sebagai pengenalan dia, cikgu akan bagi tahu bahawasanya tragedi hubungan antara kaum ni berlaku pada 13 Mei 1969. Ianya bermula beberapa hari setelah diadakan pilihan raya umum yang ketiga. Kerana keputusan pilihan raya umum yang menyebabkan berlakunya ketegangan antara penyokong parti politik yang memprovokasikan keadaan. Jadi kat sini dia cuma nak terangkan bahawasanya dekat negara kita ni ada berapa kaum ataupun bangsa? Siapa boleh jawab? Saya. Okey, Fitriah. Kaum Melayu, kaum Cina, kaum India. Okey, terima kasih, betul. So, masa 13 Mei itu berlakunya pergaduhan atau kerusuhan kaum yang menyebabkan pembunuhan berlaku, pergaduhan berlaku. Jadi, pada ketika itu, Tanah Melayu ataupun Malaysia ketika itu tiada persefahaman yang berlaku antara rakyat. Lebih-lebih lagi bila berlakunya keputusan pilihan raya kan. So, masing-masing ingin mempertahankan parti politik yang mereka sokong. Okey. Setakat ni saya rasa kamu semua dah boleh faham kan surface apa yang kita akan belajar hari ini. Jadi cikgu akan paparkan satu video berkaitan dengan tajuk kita pada hari ini. So cikgu nak kamu hayati dan juga faham betul-betul apa yang ingin disampaikan dalam video ini, okey? Okey. Kejap cikgu share.
Okay. Semua dah tengok video tu kan? Dah tengok? Okay. So, cikgu harap korang semua faham apa yang ingin disampaikan dalam video tu. Tapi cikgu ada beberapa persoalan yang cikgu nak tanya. So, boleh tak cikgu nak tanya Hazwani? Berdasarkan video yang awak tengok tadi, boleh awak jawab tak apakah faktor yang menyebabkan berlakunya rusuhan kaum pada 13 Mei 1969? Apa yang awak faham? Okey, faktor terjadinya rusuhan kaum tu kan cikgu. Okey, salah satu faktor dia adalah disebabkan oleh ketidakseimbangan dalam ekonomi dan sosial di negara kita. Benda ni berlaku disebabkan dasar pecah dan perintah oleh penjajah yang mengasingkan Melayu buat kerja kampung, bertani, India diletakkan di estet, ladang dan kaum Cina kebanyakannya menceburi bidang bisnes. So, berlaku ketidakseimbangan dalam ekonomi dan sosial mereka lah cikgu. Okey, terima kasih. Betul. Sangat tepat jawapan kamu. Berlakunya ketidakseimbangan dalam ekonomi dan sosial. Jadi semua rakyat ketika itu berlainan kaum dia macam fikir benda tu tak adil untuk mereka. So, mereka rasa macam tiada ketidaksamarataan antara satu sama lain. Baiklah, seterusnya boleh tak saya nak dengar jawapan daripada Fitriah? Apa pendapat kamu? Pendapat saya faktornya keadaan dan keputusan pilihan raya umum ketiga cikgu. Macam adalah kaum ni dia macam tak berpuas hati lah dengan keputusan pilihan raya tu. Dia kata macam tak berpihak kepada kaum dia orang macam tu lah. Okey, betul-betul cikgu faham maksud kamu. Okey, seterusnya Aisyah, boleh bagi tahu tak pendapat kamu? Cikgu, faktor yang lain pertelingkan antara parti politik. Yang mana ada parti politik yang menggunakan sentimen perkauman untuk meraih undi. Okey. Betul-betul. So memang nampaklah kamu semua fokus tengok video tu. Tapi yang saya berhurai kat sini, salah satu faktor lain yang menyebabkan berlakunya rusuhan kaum ialah, kenapa kamu gelak? Okey, faktor lain yang menyebabkan rusuhan kaum ialah PKM. Iaitu, saya boleh jawab? Saya. Okey, apa maksud PKM ni yang kamu faham? Parti Komunis Malaya. Okey, betul. So, Parti Komunis Malaya ni dia membawa ideologi komunis yang mengamalkan sikap internationalism, iaitu umat sejagat tanpa bangsa. So, dia bagi mereka nak samaratakan semua rakyat dekat sini. Begitu juga dengan parti yang sebagaimana Aisyah mention tadi, parti yang mengikut sentimen perkauman, sebagai contohnya MIC, MCA, Malaysian Chinese Association, lepas tu UMNO untuk golongan ataupun bangsa Melayu. Baiklah, so setakat ni cikgu rasa kamu faham. Jadi boleh tak cikgu nak bagi latihan sikit untuk kamu buat dalam kelas ni. Cikgu akan bagi masa untuk kamu 10 minit untuk bina satu peta minda menggunakan aplikasi Canva. Semua faham? Semua pernah gunakan apps tu? Okay, so cikgu nak kamu buat satu peta minda yang berkaitan dengan apakah langkah yang diambil bagi mengatasi masalah peristiwa 13 Mei 1969. Kamu boleh buat dalam Canva. Lepas tu, cikgu akan bagi masa 10 minit and sorang-sorang perlu bentangkan hasil kerja kamu. Semua okey? So, 10 minit dah boleh mula dah sekarang. Mula.
Okey, betul. So, Parti Komunis Palayan ini membawa ideologi komunis yang mengamalkan sikap internationalism, iaitu umat sejagat tanpa bangsa. KM yang kau faham. Parti Komunis Palayan. Okey, betul. So, Parti Komunis Palayan ini membawa ideologi komunis sama rata. So, dia bagi mereka nak sama rata. So, okey, betul-betul. Cikgu faham maksud kamu. Okey, seterusnya Aisyah, boleh bagi tahu tak pendapat kamu? Cikgu, faktor yang lain, okey, betul-betul. Cikgu faham maksud kamu. Okey, seterusnya Aisyah, boleh bagi tahu tak pendapat kamu? Cikgu, faktor yang lain, So, cikgu harap korang semua faham apa yang ini sampaikan dalam video tu. Tapi cikgu ada beberapa persoalan yang cikgu tanya. So, boleh tak cikgu nak tanya Hazwani? Berdasarkan video yang cikgu harap korang semua faham apa yang ini sampaikan dalam video tu. Tapi cikgu ada beberapa persoalan yang cikgu tanya. So, boleh tak cikgu nak tanya Hazwani? Berdasarkan video yang cikgu harap korang semua faham apa yang tengok tadi. Boleh awak jawab tak, apakah faktor yang menyebabkan berlakunya rusuhan kaum pada 13 Mei 1969? Apa yang awak faham? Okey, faktor terjadinya awak tengok tadi. Boleh awak jawab tak, apakah faktor yang menyebabkan okey, betul-betul. Cikgu faham maksud kamu. Okey, seterusnya macam ni lah. Bila buat konten macam ni, bila ikut trend macam ni, semua orang faham apa tengok tadi. Boleh awak jawab tak, apakah faktor yang menyebabkan berlakunya rusuhan kaum pada 13 Mei 1969? Apa yang awak faham? Okey, faktor terjadinya tengok tadi. Boleh awak jawab tak, apakah faktor yang menyebabkan berlakunya rusuhan kaum pada 13 Mei 1969?
seterusnya Aisyah, bagi tahu tak pendapat kamu? Okey, betul-betul cikgu faham maksud kamu. Okey, so KM yang kamu faham. Parti Komunis Maya. So, Parti Komunis Malaya ini membawa ideologi komunis yang mengamalkan sikap internasionalisme, iaitu umat sejagat tanpa bangsa. KM. KM yang kamu faham. Parti Komunis Maya. Okey, betul. So, Parti Komunis Malaya ini membawa ideologi komunis yang mengamalkan sikap internasionalisme, iaitu umat sejagat tanpa bangsa. KM. So, dia bagi mereka nak sama rata. Tengok tadi. Boleh awak jawab tak, apakah faktor yang menyebabkan berlakunya rusuhan kaum pada 13 Mei 1969? Apa yang awak faham? Okey, faktor tersebutnya. Awak tengok tadi. Boleh awak jawab tak, apakah faktor yang menyebabkan berlakunya rusuhan kaum pada 13 Mei 1969? Apa yang awak faham? Semua okey ke? Ada lagi yang tak siap? Sekejap cikgu, ada sikit tak siap. Okey, cikgu bagi 2 minit lagi. Okey, betul-betul cikgu faham maksud kamu. Okey, seterusnya PKM yang kau faham. Awak tengok tadi. Tak, apakah faktor yang boleh awak jawab tak, apakah faktor yang menyebabkan berlakunya rusuhan kaum pada 13 Mei 1969? Apa yang awak faham? Okey, faktor tersebutnya. Boleh awak jawab tak, apakah faktor yang boleh awak jawab tak, apakah faktor yang menyebabkan berlakunya rusuhan kaum pada 13 Mei 1969? Apa yang awak faham? Okey, faktor. Boleh awak jawab tak, apakah faktor yang menyebabkan berlakunya rusuhan kaum? Boleh awak jawab tak, Dah siap cikgu. Okey. Aisyah, dah siap? Dah cikgu. Okey. Nice. So, kalau semua dah siap, cikgu nak suruh sorang-sorang bentangkan hasil kerja kamu, boleh kan? Okey. So, untuk langkah yang diambil bagi mengatasi masalah peristiwa tersebut, boleh tak cikgu nak tengok hasil kerja Hazwani? Boleh tak awak tolong sharekan hasil kerja awak? Kejap cikgu. Okey.
Cikgu nampak kan? Ya. Nampak. Okey. So langkah yang diambil bagi mengatasi rusuhan kaum yang pertama ialah darurat, pengisytiharan darurat. Di mana langkah pertama dalam darurat ini kita boleh nampak perlembagaan telah ditangguh, perlembagaan digantung manakala parlimen telah ditangguh. And then kerajaan turut mewujudkan pusat perlindungan semasa darurat ini berlaku. Yang ketiga, pihak polis menguatkuasakan perintah berkurung di mana semua rakyat tidak boleh keluar dari rumah untuk mengelakkan dari sebarang kecederaan semasa darurat berlaku kan. Yang keempat ialah semua berita dari pihak media ditapis sebab takut perkara-perkara yang diterbitkan oleh pihak media ni lagi meningkatkan isu sentimen kekauman lah. And then makanan mencukupi khususnya di tempat-tempat perlindungan yang dibuka semasa darurat. Yang terakhir ialah buat memagar kawasan kampung baru dan menjadikan kawasan kampung baru ni perintah berkurung yang terbesar. Sementara itu tentera memberikan perlindungan kepada penduduk yang terlindung di beberapa kem tentera. Itu je cikgu. Okey, terima kasih Azwani. Bagus. Saya faham apa yang awak tulis. Jadi perisytiharan darurat ini dibuat oleh YDPA pada 16 Mei 1969 ke seluruh negara. Sebabnya untuk melindungi rakyat daripada berlakunya rusuhan kaum yang semakin teruk. Okey. Terima kasih Azwani. Seterusnya boleh tak saya minta Fitriah, kamu bentangkan hasil kerja kamu. Boleh cikgu? Sekejap boleh nampak tak cikgu? Sekejap. Nampak. Okey. Kamu buat pasal migraine. Okey. Okey, langkah yang kedua diambil bagi mengatasi peristiwa 13 Mei 1969 ialah mageran. Okey, mageran ni ialah nama penuh dia Majlis Gerakan Negara. Ya, telah diperkenankan oleh Yang di-Pertuan Agong dan seterusnya dipenerusikan oleh Tun Abdul Razak selaku Perdana Menteri ketika itu. Dan mageran ni memerintah semasa darurat. Ahli-ahli mageran juga terdiri daripada pegawai perkhidmatan awam, pegawai polis dan juga tentera. Tugas mageran ni dia mengawal keselamatan negara. Fokus utamanya adalah bagi mengatasi masalah perpaduan kaum. Okey. Itu je? Itu je cikgu. Okey, faham. Terima kasih Fitriah sebab dah siapkan poin yang kedua iaitu Majlis Gerakan Negara. Iaitu migrant yang bertanggungjawab untuk menyelesaikan masalah perpaduan kaum dan ketidakseimbangan ekonomi antara kaum. Baiklah, Aisyah, awak ada masalah lain ke? Ya cikgu. Okey. So nanti awak dah send link ke kat saya? Ada cikgu, saya PM tepi. Okey. Sekejap saya cuba tengok. Okey, dapat.
Awak buat pasal peranan raja kan? Ya Bukan cikgu. perak menjaga. Okey. Faham. Okey. Terima kasih semua sebab dah bagi peranan. Siapkan awak punya mind map dalam masa yang singkat. So sekarang sebab kita dah kesempitan masa, cikgu rasa cikgu tak nak kasih kamu homework. Tapi cikgu akan buat assessment. Cikgu akan buat penilaian untuk kamu. Cikgu nak uji setakat mana kefahaman kamu tentang tajuk kita pada hari ini. Jadi cikgu akan share lagi satu link untuk kamu jawab quiz berkaitan soalan kita pada hari ini. Sekejap ya, cikgu share. Okey, cikgu akan kasih kod untuk kamu isi dalam application GameKit. Nak main kan? So cikgu nak kamu masukkan kod ni dalam application ni. So kamu akan masuk dalam quiz yang cikgu telah sediakan. Boleh join ya? Okey. Dah lagi. Siap cikgu. Ada yang dah siap? Saya dah siap. Semua dah siap? Semua dah siap? Okey, so cikgu akan end game. Kita dah ada pemenang Dah ada pemenang kat sini. Sekejap cikgu share screen. Korang rasa siapa yang menang? Siapa yang jawab semua soalan betul? Main cikgu. Main perform Tapi malam ni fit. Teriah cikgu. Bagus lah Fitriah. Soalan semua pun boleh jawab
Bagus. Okey. Tepuk sikit untuk Fit. Okey. Tahniah. So nanti Fit, kamu boleh minta claim e-wallet dengan saya ya. Wow. Yeay, yang lain jangan jealous. Cikgu. Tak apalah sebab Fit perform hari ni. Saya nampak Fit macam aktif hari ni. Nampak cikgu. Ya, itulah. Okey, so saya rasa kelas kita dah nak habis dekat penghujung masa dah ni. Jadi apa yang cikgu nak simpulkan untuk kelas kita pada hari ini ialah negara kita ni dah menghadapi pelbagai cabaran selepas pembentukan Malaysia. Antara cabarannya termasuk dari segi pembangunan, sosioekonomi, politik, ancaman komunis dan juga dari segi keselamatan. Jadi kita boleh huraikan kat sini ataupun kita boleh simpulkan dekat sini bahawasanya kita dalam negara Malaysia hidup pelbagai kaum dan juga bangsa. Jadi kita perlulah hidup dalam keharmonian, saling bertelangsung supaya tragedi 13 Mei ni tak berlaku ataupun tak berulang lagi sekali. Baiklah, sebelum kita mengakhiri kita punya kelas pada hari ini, boleh tak cikgu nak wakil daripada kelas kamu seorang untuk nyatakan refleksi diri kamu pada hari ini? Siapa nak? Saya cikgu. Okey. Aisyah. Wow. Okey, apa yang kamu dapat ataupun refleksi diri kamu pada hari ini? Jadi dalam kelas hari ni saya dapat tahu dan faham faktor berlakunya rusuhan kaum masa tahun 1969. Lepas tu cikgu pun ada explain tentang kesan buruk yang berlaku sekiranya kita dalam kelas ni tak bersatu. Okey, bagus. So, lepas ni janganlah pula gaduh-gaduh dalam kelas. Kalau ada benda tak puas hati, bagi tahu je. Okey? Sebelum tu boleh cikgu tahu tak siapa ketua kelas 5 angkasa? Saya cikgu. Wani cikgu. Okey. Wani, nanti kamu PM cikgu kehadiran. Semua hadirkan hari ni. Okey cikgu. Okey, cikgu rasa hari ni itu saja. So, kita akan jumpa lagi minggu depan. Okey, itu je lah. Stay safe. Bye. Lepas Terima tu kasih makan. cikgu.